Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Loma, jadi Luna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama mulakan majlis kita ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. Saya nak pantun sikit ya. Awal Muharram hati berkata, ingin berhijrah penuh mubarak. Assalamualaikum mula dia kata, saya mohon pembuka bicara. Baiklah, terima kasih. Baik banyak dan tahniah diucapkan kepada para hadirin muslimin dan muslimat sekalian kerana sudi hadir ke forum gazebo ini. Syukur Alhamdulillah kerana kita ni berkuah ya. Dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke majlis ilmu ini untuk sama-sama kita menambah ilmu dan insya-Allah akan mengamalkannya ya. Baiklah. Saya juga bagi pihak Satuan Mahasiswa Hadari ingin mohon maaf kerana secara di saat-saat akhir ini terpaksa menukar tempat kerana hari hujan ya. Saya mohon maaf. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput moderator kita, saudara Fakhrul Razi untuk mengambil alih majlis ini. Silakan dengan segala hormatnya. Menanti si teruna gadis pujaan, niat di hati menyunting bunga. Berkumpulnya kita dengan satu tujuan, forum gazebo itulah agendanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita raikan ahli panel kita pada hari ini, seterusnya mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah dengan izin dan inayahnya dapatlah kita sama-sama berkumpul pada hari ini. Bukan di antara sekali di surah Al-Iqra disebabkan rahmat Allah turun kan. Jadi walaupun di mana saja pun kita melakukan majlis, insya-Allah kita akan teruskan juga. Okey, jadi sesisi di atas sana saya malaikat mewakili kita di atas majlis ilmu yang kita lakukan. Jadi harap sisi betulkan niat datang ke sini bukan semata kerana kupon, kerana dipaksa, tapi saya yakin semua yang hadir di sini lillahi ta'ala, ikhlas hati datang untuk kita dengarkan majlis ilmu. Jadi maka untuk permulaannya, sebelum kita memulakan forum kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengalunkan istighfar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan Allah redha pada majlis kita pada hari ini, insya-Allah.
Alhamdulillah pada malam ini seperti yang kita semua sudah maklum, kita akan menyaksikan satu forum yang bertajuk Hijrah dan Dakwah. Penting sangat ke? Kalau macam tu lah puji dia. Jadi bersama kita pada malam ini 3 orang ahli panel yang didatangkan jauh daripada Puncak, InsyaAllah. Jadi saya ingin memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, iaitu YB kita, YB Puncak Perdana, Saudara Muhammad Syafiq bin Syafarizal selaku penolong naib yang ketua pembangunan mahasiswa Majlis Perwakilan Taziah Yaitu InsyaAllah. Berkembang Syafiq. Dengannya Syafiq hari boleh? Dengannya Syafiq pada hari ini dia ada program di KL, tapi disebabkan rasa tanggungjawabnya pengorbanan seorang pemimpin, itulah janji ditepati kan. Jadi terima kasihlah kerana sudi datang pada hari ini, InsyaAllah. Seterusnya berada di tengah-tengah Saudara Muhammad Faizal binti Zakaria selaku yang ketua Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Jasmin. Apa khabar Faizal? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan satu-satunya bunga kita pada malam ini, iaitu Saudari Masudiyah binti Wahid selaku Esko Tarbiyah dan Kebajikan Persatuan Mahasiswa Hadari. Apa khabar Mas? Okay. Dan insyaAllah saya Muhammad Fakir Razi bin Muhammad Fadil diamanahkan sebagai moderator anda pada malam ini. Baiklah, merujuk pada tajuk forum kita pada malam ini, saya yakin semua pasti tertanya-tanya, apakah sebenarnya yang kita huraikan daripada tajuk ini? Hijrah dan dakwah. Semestinya ia adalah sesuatu yang berbeza. Kenapa kedua-dua kalimah ini kita gabungkan menjadi setajuk? Jadi bagi mengupas persoalan ini, mengupas isu ini, maka kita menjemputlah 3 orang ahli panel kita pada malam ini untuk sama-sama kita huraikan, berkongsi pandangan, pendapat tentang tajuk hijrah dan dakwah. Jadi untuk pusingan yang pertama ini, kita mulakanlah forum kita pada malam ini. Saya ingin bertanyakan kepada Saudari Masudiyah, boleh berikan definisi hijrah dan mengapa kita perlu hijrah atau berubah menjadi seorang yang lebih baik? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh dengar ya suara saya? InsyaAllah ya. Okey, terima kasih kepada tuan moderator. Terima kasih kepada saudari MC kita. Terima kasih kepada muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat pelajar, sahabat-sahabat mahasiswa, mahasiswi Puncak Perdana. InsyaAllah malam ini saya cuba menjawab persoalan-persoalan yang bakal diutarakan oleh moderator dengan ilmu yang sedikit, dengan hasil pembacaan yang sedikit. InsyaAllah kita berkongsi bersama. Dan sebelum itu saya mohon maaf awal-awal sekiranya andai apa yang bakal saya jawab tidak menepati maksudnya tidak menepati pendapat anda. Saya mohon maaf, dan kalau ada yang saya silap, saya mohon teguran secara terbuka ya. Dan memandangkan saya satu-satunya bunga di depan, saya agak gemetar lah ya mana ni. Alright. Baju pun dah sama lah dengan Malaysia. Macam nampak tak nampak pula saya kat sini. Harap-harap nampak kan. Okey, insyaAllah soalan definisi hijrah ya. Okey, hijrah. Hijrah ni kita dah biasa dengar. Kalau awal Muharram je mesti akan orang sebut pasal sambutan ma'al hijrah. Dari sekolah sampai sekarang kita dengar sambutan ma'al hijrah. Tapi apa sebenarnya maksud hijrah itu sendiri? Hijrah ni ia berasal daripada kata bahasa Arab. Kata dasar dia hajarah. Hajarah yang bermaksud meninggalkan, memutuskan atau keluar dari sebuah negeri ke satu negeri yang lain. Kalau dari segi bahasanya begitulah. Kalau kita melihat kepada konteks sirah pula, satu peristiwa besar yang berlaku, satu peristiwa besar dalam Islam yang berlaku, di mana perpindahan Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke kota Madinah. Pada masa itu Rasulullah dan orang-orang Islam yang berada di Mekah mendapat tekanan yang hebat. Maksudnya mereka di pulau, tidak ada berlakunya jual beli terhadap orang Islam, tidak berlakunya perkahwinan dengan orang Islam. Mereka ditekan, ada yang disiksa, sehingga turunnya wahyu Allah meminta ataupun meminta Rasulullah dan orang Islam berhijrah ke Yathrib, di mana pada masa itu Madinah dikenali sebagai Yathrib. Itu bila kita melihat kepada sejarah Islam. Bila kita melihat kepada konteks hari ini pula, kita boleh kata bahawa
hijrah ni adalah berpindah ataupun berubah dari keadaan yang tidak baik kepada yang baik. Kehidupan yang lebih sempurna, lebih mulia dan lebih dekat kepada Allah. Maksudnya ada berlaku anjakan di situ. Daripada sebelum ni mungkin seseorang itu tidak menutup aurat dengan sempurna, dia berubah menjadi orang yang menutup aurat dengan sempurna. Kalau sebelum ini dia hanya Islam pada IC, tapi dia berubah seterusnya mengamalkan, menjadikan Islam itu sebahagian ataupun keseluruhan kehidupannya. Okay, sedikit ulasan. Rasanya saya cukup sekat itu. Takut nanti panel yang lain tak ada poin nak jawab. Jadi alhamdulillah, terima kasih saudara-saudari Mas Dia. Okay, soalan yang sama juga ingin saya ajukan kepada saudara Farizal. Definisi hijrah dan mengapa kita perlu hijrah pada pandangan anda? Silakan. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Okey, sebenarnya memang betul apa yang Kak Mas Dia cakap tadi tu dari segi hijrah, sebab itulah takut saya cakap habis poin kan. Okey. Yalah, sebenarnya dari segi aspek hijrah ni memang betul. Dia punya berasal dari perkataan hajar, maksudnya berpindah. Baiklah, dari segi aspeknya hijrah ni dia ada dua pengertian sebenarnya, itu dari segi aspek fizikal dan rohani. Baiklah, apa itu aspek fizikal dan rohani? Baiklah, dari segi aspek fizikal sebenarnya kita sebagai manusia kita ni kita tak semestinya baik semua. Maknanya kita ni adalah bukan malaikat, bukan rasul. Tetapi sebenarnya kita mesti seimbang, mesti dalam keadaan baik dan keadaan jahat. Baiklah, sebab saya pun cakap pun bukan ada ilmu banyak sangat, baca pun tak banyak sangat, tengok blog-blog kaitan Islam pun tak banyak sangat. Okeylah, Facebook yang pilih nanti. Okey, sebenarnya hijrah dari segi aspek fizikal sebenarnya kita berubah. Maksud di sini apa maksud berubah sebenarnya? Berubah dari segi daripada seorang yang kurang baik kepada yang baik. Sebagai contoh, kita kat surau Al-Iqra' UiTM Puncak Perdana contohnya. Saya tu sebenarnya payah sungguh nak pergi surau sebenarnya. Tetapi lama-kelamaan bila ditiupkan azan sebenarnya ia yang mengandungi kalimah yang tersendiri. Maknanya kalimah apabila muazzin melaungkan azan, kalimah itu sampai ke hati kita sebenarnya. Dan apabila kalimah itu sampai ke hati kita, insya-Allah nur yang Allah berikan kepada kita tu tercapai. Jadi maknanya kita pun tak segan situ terus pergi majlis. Tak kisahlah orang kata awak ni alim lah, poyo lah dan sebagainya. Baiklah, dari segi aspek rohani sebenarnya, dari segi aspek rohani kita sedia maklum bahawa manusia di samping memerlukan makanan dari segi aspek jasmani, contohnya kita makan nasi dan sebagainya, tetapi hati kita perlu diberi makan juga. Apa makanan rohani itu sebenarnya? Makanan rohani itu adalah zikir, menyati Allah sebenarnya. Itu adalah makanan rohani. Baiklah, dari segi aspek hijrah sebenarnya, orang barat ataupun orientalis barat mengatakan bahawa hijrah ni adalah lari. Lari di sini bermaksud Nabi Muhammad SAW melarikan diri ke Makkah, ke Madinah semata-mata untuk menyelamatkan diri Nabi SAW. Itu tidak benar sebenarnya. Tetapi dia lupa apa konsep sebenar dakwah, apa konsep sebenar hijrah itu sebenarnya. Hijrah pada asas sebenarnya adalah penghijrahan dari Makkah ke Madinah atas alasan untuk menyelamatkan akidah umat Islam, bukan semata-mata untuk lari. Baiklah, setakat ini saja pembahasan saya mengenai hijrah. Sikit saja poin saya untuk malam ini, dan seterusnya saya serahkan kepada moderator untuk pembahasan yang lanjut. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih saudara Faizal. Jadi mungkin kita faham sedikitlah konsep hijrah yang berubah, itu berubah pada keadaan yang buruk pada keadaan yang lebih baik. Jadi untuk ahli panel yang seterusnya, kita ada soalan yang special sedikit. Iaitu soalan dia macam ni. Saya nak tanya pandangan lah saudara Syafiq tentang fenomena sekarang ini. Lihat artis semakin ramai yang berhijrah. Kalau kita lihat ada macam satu fenomena baru lah dekat zaman sekarang ni. Kita boleh tengok Anwar Rabbani, Ebi Abaji, Irma Asmi. Yang terbaru saya dengar Sheila Hamzah, Ikram Nizli berubah. Tapi kalau lelaki berubah ni tak nampak sangat kan. Kita akan nak pakai tudung lah kan. Jadi pun pakai kopiah saja lah. Jadi apa komen saudara Syafiq lah mengenai isu fenomena ini? Silakan. Terima kasih Tuan Moderator Majlis, iaitu saudara Fatrul. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah kerana dapat kita orang kata berkumpul pada malam ini dan dapat saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya yang berada dalam saya ini. Dan saya minta maaf lah, malam ni berpakaian baju batik kan, nampak poyo kan malam ni. Jadi sebenarnya macam saudara Fakul cakap, saya ada program di Sri Pacific Hotel di Kuala Lumpur, di mana saya bertemu dengan MPP UiTM Malaysia. Jadi program pun tak habis lagi, habis esok. So selepas bertemu dengan TVC, saya terus lari ke sini, berlari-lari naik train. Okay. Dan seperti yang saya maklum bahawa malam tadi telah berlangsungnya anugerah skrin kan di PWTC, dan Hotel Sri Pacific dengan PWTC sangat-sangat dekat. Dan sebab tu saya nak turun malam tadi ke seminar, saya bertemu dengan ramai artis. Siapa yang orang semua ada? Fasya Sanda, Fahri Ahmad, apa jalan semua ada? Semua ada. Okay? Jadi itu tak masalah. Saya tak ada masalah dengan artis lelaki ni. Oh, Fahri Ahmad Fahri Ahmad pun kan. Irfan Aziz, Allah Irfan Aziz, tak boleh kan. Tapi yang buatkan sahabat-sahabat saya yang lain ni, saya sekali ragut, buat terbeliak mata dia tengok artis-artis wanita kita dengan berpakaian yang begitu cantik. Dia cantik pakaian dia, ada bunga-bunga, ada dan juga tidak cukup kain. Alhamdulillah. Orang kata memang benda itu dah berlaku. Memang saya nampak lah, masih jelas betul. Dan 2 kali lah saya berjumpa sewaktu saya masuk pergi dan saya balik. Dan ketika itu memang artis berada di lobi-lobi hotel Pacific dengan berpakaian yang faham kan? Jadi bagi saya macam saudari Mas Tuya dan juga saudara Faizal telah menyatakan bahawa hijrah, dan kita boleh rumuskan itu berubah kepada yang benda yang lebih baik. Betul. Dan berbalik-balik pada penghijrahan artis yang semakin ramai pada hari ini. Okay? Kita lihat penghijrahan artis tempatan dengan imej yang orang kata mesra cakap semakin menjadi fenomena dalam arus perdana. Yang kita sudah maklum, macam saudara Fakul kata, Abi Abadi, arwah Allahyarham Kuman, Bok Kuman, Kuman kecil lah, besar sikit. Lepas tu siapa lagi? Ramai lah yang artis Zam Kamikaze, Syam Kamikaze, belakang tu buat, okay? Syam Kamikaze dan sebagainya. Bagi saya is very good, satu perubahan yang sangat cantik. Maknanya saya nampak orang kata sekarang ni kita kena faham bahawa kita hidup ni ada 5 fasa. Kan? Ada 5 fasa. Sekarang ni ada fasa keempat, iaitu fasa penuh fitnah, fasa penuh keburukan. Dan fasa kelima adalah fasa kemenangan buat orang Islam. Jadi pandangan saya lah, apabila artis ni berubah, orang kata berhijrah ke lebih baik, saya nampak macam satu hari nanti orang tidak akan memandang industri seni ini sebagai satu industri yang lara, satu industri yang maksiat. Itu satu perkara. Yang keduanya, yang kita tahu bahawa artis sekarang ini dia menjadi satu pengaruh yang besar pada masyarakat. Contohnya daripada segi gaya, daripada saya percayalah adik-adik saya daripada adik okey kan, abang-abang dan kakak-kakak dan hadapan saya ini mungkin meniru atau style hidup para artis itu. Tak ada contohnya tudung Yuna lah, tudung Shikin lah, tudung Ikin lah, apalah, semua itu menjadi satu fenomena, boleh ikutan di dalam tutupan aurat itu sendiri. Right? Sebab dan kita tahu bahawa artis ni menjadi satu ikon ataupun role model untuk anda semua. Kan? Itulah saya tak kata anda segelintir yang memandang artis macam tu. Faham tak? Bukan semua, tapi segelintir yang menjadikan artis sebagai idola. Tetapi kalau mengikut artis itu berpakaian yang kurang baik, mengikut attitude artis itu yang kurang baik, it's not good. Tetapi kalau anda mengikut cara artis itu berubah, kan? Berubah menjadi orang kata lebih baik, mana kita ikut caranya, itu sangat cantik.
Tetapi kita ingat penghijrahan artis ke Islam, Islam kan, penghijrahan artis orang kata kembali ke paksi Islam sendiri, tak bermakna kita boleh memandang artis itu sebagai ustaz atau ustazah. Mereka kita tak boleh declare sebagai ustazah. Baru saja dia berubah semalam, tak bertudung, hari ini bertudung, dan kita tak boleh declare artis itu sebagai ustaz atau ustazah. Cuma yang mereka boleh berdiri di hadapan, berkongsi dengan kita adalah mengenai macam mana dia mendapat hidayah untuk berubah. Berkongsi dengan kita. Sekurang-kurangnya perkongsian apa yang mereka buat pada kita, saya percaya akan sedikit membantu kita untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ingat hidayah Allah bukan untuk orang-orang yang pergi ke surau saja, tetapi orang yang berada di luar sana layak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hidayah Allah untuk semua orang. Untuk anda, untuk moderator, untuk Subramania, untuk Ahmed, untuk Ahjab, semua. Itu terpulang pada Allah siapa dengan hidayah. Jelas? Dan saya sangat berharap supaya artis-artis Malaysia ini terus berhijrah dan hijrah ke arah orang kata berbalik ke pasti Islam. Kerana kita tahu bahawa kita tahu bagaimana di dalam industri seni, lakonan, drama, filem, skrip, lirik lagu adalah satu medium yang sangat cantik, sangat baik untuk berdakwah dalam Islam. Itu sangat cantik. Tetapi yang tak ada cantiknya penyampaiannya. Kan? Saya pun terfikir, kenapa dalam filem perlu adanya adegan cium mulut? Kenapa perlu ada adegan tidur sekatil? Kenapa perlu ada adegan sekian-sekian? Dan tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan. Selalunya bila ada filem yang berunsur 18XX, semua yang akan memenuhi pakaian adalah para mahasiswa atau para belia macam kita ni. Takkan atur-atur nak tengok macam tu, kan? Mestilah kita sendiri. Jadi saya harap dan saya rasa fenomena artis orang kata menjadi orang kata hijrah ke pasir Islam ni sangat baik. Dan saya harap kita semua menyokong artis-artis ini. Okey, jangan kadang-kadang ni kadang-kadang gosip dia, ya? Bila artis ni masuk Islam je, masuk Islam dah. Bukan masuk Islam. Kembali ke jalan benar dia, ala artis lakonnya semua poyo nak kejar FBH. Artis ni poyo, ala dia semua lakonnya 2-3 minggu lepas ni open balik. Jangan. Kita ni sebagai orang Islam, kita mendoakan dia. Kalau dia berubah, kita doakan kebaikan yang akan datang. Kenapa kita perlu condemn orang tu? Okey? Saya harap sampai sini kalau tak wati kita boleh face to face, kita bagi. Kalau dapatlah kita tukar pendapat, betul? Itu saja setakat ni lah. Wallahu a'lam. Untuk makluman saudara Syafiq ni pada fakulti kita Ustaz Industri Seni setelah lepas tabiah mungkin dia dapat disangka lagi lah. Memang bila buat dia dalam industri tersebut, dan insyaAllah setari akhir pun mungkin akan menjadi artis dia. Maka kita tahu kan. Jadi itulah, kalau artis pun boleh berhijrah, mengapa tidak kita? Sedangkan dunia artis tu dengan penuh pancarobanya, dia orang boleh dapat hidayah Allah. Sedangkan kita yang berada di dalam kampus dengan suasana hari-hari dengan azan, kan, surau dekat, jadi mengapa kita sendiri tak boleh berubah? Jadi mungkin kita boleh jadikan contoh artis ni untuk kita perbaiki diri kita. Okey, sebelum kita meneruskan pusingan yang kedua yang akan membincangkan topik dakwah, kami ada menyediakan sedikit bingkisan lah, sama-sama kita saksikan.
apa. Baik, kalau kita faham melalui video tadi menjelaskan tentang kepentingan dan kewajipan berdakwah kepada setiap yang beragama Muslim. Ramai yang cakap dakwah ini hanyalah tugas orang yang dalam bidang agama saja. Jadi betul begitu. Maka apa peranan kita sendiri sebagai pelajar penulisan maklumat, pelajar filem, teater, animasi, perikanan? Takkan setakat belajar berkelas. Jadi adakah dakwah itu ada dalam diri kita, tanggungjawab kita? Jadi adakah kita hanya perlu fokus pada pembelajaran kita sahaja? Di manakah peranan dan tanggungjawab yang boleh kita mainkan walaupun kita bukan ustaz, bukan ustazah dan bukanlah pelajar dalam bidang agama? Maka untuk mengupas topik ini dengan lebih lanjut, kita akan pusingan yang kedua. Jadi saya ingin bertanya kepada saudari Mas Tuya, antara dakwah dan belajar ni, mana yang lagi penting? Sebab kalau kita sendiri sedia maklum kehidupan seorang pelajar dengan assignmentnya macam-macam lah, ada trip, lawatan, keluar ke sana sini. Jadi macam tak ada masa untuk berdakwah. Jadi macam mana nak berdakwah kan? Jadi apa pandangan saudara Mas Tuya sendiri? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah dan belajar, mana satu penting? Ataupun dakwah dan pelajaran, mana satu penting? Persoalan ni sering berlegar dalam fikiran kita, terutamanya mahasiswa, kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi lah. Lagi-lagi terutama kepada mahasiswa-mahasiswi yang diberi amanah untuk memegang persatuan, JPK, MPP contohnya. Benda tu lagi nak bermain dalam kepala. Jadi hari ini insyaAllah saya cuba menjawab mungkin persoalan dakwah dan belajar mana penting. Jawapan saya pelajaran nombor 1, dakwah bukan nombor 2. Mungkin ada setengah daripada kita yang familiar dengan quotes ataupun kata-kata ni. Pelajaran nombor 1, dakwah bukan nombor 2. Maksudnya pelajaran dan dakwah itu adalah seiring. Macam mana yang kata tadi, dakwah ni tugas apa sebenarnya? Mungkin mentaliti kita akan cakap, tak apalah, nanti ustaz ada nak tolong tegur kawan aku yang tak pakai tudung. Tak apalah, nanti mak dia boleh bagi tahu dia sendiri. Tak apalah, nanti adalah budak PMH tegur jangan couple. Kita sering nak bagi tahu, kita sering nak meletakkan ataupun menunjukkan ataupun apa sajalah bahasanya, tugas itu di bahu orang lain. Sedangkan kita tak tahu, sedangkan tugas itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Tugas dakwah itu sendiri, dakwah itu maksudnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maksudnya sangat simple. Sebagai contoh, kita ajak kawan kita pergi surau. Itu salah satu daripada dakwah jugalah. Ataupun kita berpakaian menutup aurat dengan sempurna dan kawan kita tengok, itu juga adalah satu dakwah. Kita solat berjemaah di rumah, ajak kawan-kawan sebilik, ajak kawan-kawan serumah, itu juga adalah dakwah. Sesimpel-simpel dakwah yang mungkin boleh kita buat adalah dengan menunjukkan akhlak Islam itu sendiri. Jangan kita sempitkan skop dakwah ni hanya pada bagi ceramah, ketuk bilik, bagi risalah. Medan dakwah ni besar, lapangan dia sangat luas. Seperti mana dalam surah Yusuf ayat 67, bila mana Nabi Yaqub berkata kepada anaknya, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke bandar Mesir dari sebuah pintu sahaja, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan." Maksudnya dekat situ, metodologi ataupun cara berdakwah ni ada pelbagai. Lagi-lagi kita ni sekarang dalam zaman moden, dengan adanya Facebook, Twitter, blog, lagi apa sekarang, YouTube. Apa salahnya kita gunakan medan-medan seperti ini ataupun teknologi seperti ini, kita mengajak orang ke arah kebaikan. Kalau sebelum ni Facebook kita mungkin penuh dengan sumpah seranam ataupun hanya berumut, hari ini hujan tak boleh pergi kelas, hari ini assignment berlambat-lambat, esok nak test dan sebagainya. Apa salahnya kita tukar pula FB kita tu? Contohnya masa waktu solat dah sampai, jom pergi solat. Semudah itu saja kita nak ajak orang. Itu pun dikira sebagai dakwah. Saya teringat masa saya masih menuntut semasa saya masih menuntut sebagai seorang pelajar diploma, saya masa tu saya terlibat dengan FPP dan masa tu YDP berkata, rugilah kalau pelajar itu hanya tahu 3K. Tahu apa itu 3K? Kuliah, kafe, kelas. Silap.
kuliah, kafe, college. Kuliah, kafe, college. Maksudnya dia bangun pagi pergi kuliah, balik kuliah, makan, lepas tu tidur masuk college. Maksudnya rugilah pelajar itu bila mana dia tidak tahu apa yang berlaku di sekelilingnya. Ataupun rugilah pelajar itu bila mana dia tidak melibatkan dirinya secara langsung dengan pelajar-pelajar lain. Sebab kita sebagai mahasiswa ni, kita adalah aset kepada masyarakat, kita adalah aset kepada negara, dan kita adalah aset kepada agama. Bila kita keluar satu hari nanti, dah habis belajar, masyarakat menunggu-nunggu kehadiran kita. Apa yang kita bawa kepada mereka, apa yang kita belajar dalam universiti ini yang kita nak berikan kepada mereka. Ya, memang kita belajar fakulti pengurusan maklumat akan belajar benda-benda fakulti pengurusan maklumat lah. Budak-budak PITA akan belajar PITA. Tapi ada tak nilai tambah dalam pembelajaran kita tu? Maksudnya bukan semata-mata kita belajar apa yang sepatutnya kita belajar, tapi kita belajar sesuatu benda lain, benda tambahan. Kita tahu kita hidup ni bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Maksudnya kat situ kita buat sebagai tabungan akhirat kita. Itulah tadi dakwah. Saya jawab soalan. InsyaAllah jawab. Okey. Maksudnya itu dulu setakat ni. Wallahualam. Terima kasih saudari Mas Ria. Jadi berdasarkan apa yang beliau nyatakan tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa dakwah dan belajar adalah sama-sama penting. Belajar bukan nombor satu. Belajar bukanlah yang pertama, tapi bukanlah yang nombor dua. Dakwah juga bukanlah yang pertama, tapi bukanlah yang nombor dua. Maksudnya ia perlu bergerak seiring. Belajar adalah amanah dan tanggungjawab. Dakwah juga adalah amanah dan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Jadi untuk yang seterusnya, saya ingin bertanyakan pandangan saudara Faizal. Okey, biasa kita dengar orang kata dakwah ini hanyalah tugas ustaz dan ustazah sahaja. Kalau kita tanya penyanyi, sorry I nak menyanyi. Kalau kita tanya pelakon, sorry I nak berlakon. Mana ada masa nak ada dakwah ni? Kalau I berdakwah, di masa I nak berlakon. Kan? Bukan macam itulah. Jadi betul ke begitu? Habis kalau seorang itu artis, mak rempit, penjenayah, betul macam itulah. Maka tak boleh ke dia nak berdakwah? Jadi apa pandangan saudara Faizal sendiri mengenai perkara ini? Silakan. Okey, terima kasih saudara moderator. Okey, sebenarnya dakwah ni memang betul tugas ustaz dan ustazah. Tetapi takkan kita nak bagi mereka 100% tanggungjawab dakwah ni ke atas bahu mereka. Jadi apa guna kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, umat yang paling mulia, umat yang bakal dijanjikan syurga, mengapa kita nak letakkan 100% tugas dakwah ni pada mereka? Kalau macam tu, dapat anak saya sebagai ustaz, biar ustaz dakwah ni orang. Okey, bini sebenarnya memang betul, saya setuju. Sebab tugas ustaz dan ustazah ni hanya menyampaikan dakwah, hanya berceramah di masjid, mengenai fiqh, ibadah dan sebagainya itulah. Tetapi kita sebagai seorang umat manusia yang beragama Islam, yang bertuhankan Allah, yang berkalimahkan syahadah dan menyembah kiblat yang satu, kita boleh, orang kata tugas sebagai seorang dakwah ni just pas 10 sebagai kawan. Sebagai contoh, Syafiq pada kita pergi solat subuh pagi insya-Allah itu ada sebagai contoh dakwah sebenarnya. Takkan kita nak beritahu ustaz tolong kejutkan kita orang nak solat subuh, payah nak bangun solat subuh. Sama lah macam saya pun payah nak masuk solat subuh. Tak apa. Okey. Bagi itu untuk dakwah sebenarnya dakwah sebenarnya memang betul dari segi aspek rohani, fizikal dan sebagainya. Memang kita tabiatkan bahawa sebagai contoh orang yang contoh kawan yang dah rosak, sebagai maksudnya rosaknya dari segi aspek akhlak, akidah sebenarnya. Kita sebagai umat Islam, contoh kawan kepada dia, kita perlulah beritahu, kita perlu bimbing dia dengan ilmu kita yang sikit ni lah, dengan ajaran agama yang sikit ni lah, kita bimbing kawan kita sebenarnya untuk kembali kepada jalan Allah sebenarnya. Sebab kita risau suatu hari nanti di padang mahsyar Allah tanya kepada kita, wahai fulan bin si fulan, aku beri kau nyawa di dunia, aku berikan kau agama Islam di dunia, mengapa engkau tak membela rakanmu di dunia, padahal rakanmu mahu supaya kamu menunjukkan dia jalan yang benar. Kita nak jawab apa di hadapan Allah Rabbul Jalil di pada mahsyar nanti? Kita ada agama, kita ada ilmu, maknanya kita kena ikut ilmu,
kita nak sampai kepada orang lain. Maknanya kita sebenarnya menyampaikan ilmu yang baik, ilmu agama Islam, ilmu fiqah pada rakan kita bukan satu ibadah sebenarnya, bukan satu benda yang dituntut dalam Islam sebenarnya. Tetapi mengapa kita sebagai umat Islam kita tak nak sampaikan ilmu yang berfaedah kepada rakan kita, walhal rakan kita tu benar-benar memerlukan petunjuk daripada kita sebenarnya. Sebab perlu diingat sebenarnya, urusan memberi hidayah hanyalah urusan Allah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW merayu kepada Allah Ta'ala supaya beri hidayah kepada datuknya Abu Talib supaya memeluk Islam. Lantas Allah memberitahu, wahai Muhammad, urusan Allah wahai Muhammad, urusan beri dakwah itu bukanlah urusan kamu. Bahkan urusan beri hidayah itu hanyalah urusanku, yakni Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya, kita dengan tenaga kita yang 4 kelak ni, kita ajaklah rakan kita supaya kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, jalan yang siratal mustaqim, bukan seperti jalan yang makrufit, itu jalan yang lurus. Baiklah sebenarnya. Saya harap dapatlah jawab soalan ini sebenarnya. Baiklah. Berkenaan dengan urusan penyampaian dakwah sebenarnya banyak cara sebenarnya kita nak menyampaikan dakwah sebenarnya. Baik di dalam Facebook, baik di dalam Twitter, di dalam TV sebenarnya. Tetapi bahkan sebenarnya urusan menyampaikan dakwah ni boleh berlaku di mana-mana sahaja, tidak kira di dalam media massa ataupun media-media yang lain. Sebagai contoh, kita sebagai seorang rakan kita nampak rakan kita terbungkam tidur waktu tengah solat, orang azan Allahu Akbar, buat maghrib, kawan kita tidur je. Tapi kita yang kuat agama ni, solat kita tak tinggal, puasa kita tak tinggal, takkan kita sanggup kita tengok rakan kita terbungkam tidur walaupun dikatakan waktu solat? Sanggup tak? Tak sanggup kan? Sebab apa? Kita tahu bahawa di akhirat kelak nanti dia akan datang pada kita, dia akan bersoal kepada kita, kenapa awak terkejut saya sewaktu di dunia dahulu untuk solat bersama saya? Itu yang kita takut sebenarnya. Sebab apa? Urusan dakwah ni adalah tanggungjawab kita semua, bukan tanggungjawab ustaz, bukan tanggungjawab ustazah sebenarnya. Okay? Sebab urusan menyampaikan dakwah sebenarnya tak perlu, tidak perlu kalau ada lebih baik sebenarnya. Menyampaikan dakwah sebenarnya just hatta kita ada ilmu secupit saja, hatta kita ada ilmu sikit saja, kita dah mampu menyeru orang lain buat kebaikan sebenarnya. Kita tidak perlu mengaji sampai ke Al-Azhar, Zakazi, Madinah. Itu memang boleh jika kita mampu. Tetapi kita sebagai contoh di UiTM ni sebenarnya kita boleh menyampaikan resolusi dakwah kita pada rakan-rakan lain. Tetapi perlu diingat bahawa urusan dakwah ini adalah tanggungjawab kita, bukan urusan tanggungjawab dakwah ini kita sampaikan dan kita letakkan pada orang lain. Wallahualam. Terima kasih Saudara Faizal. Jadi Saudara Faizal menyatakan sebentar tadi, dakwah ni memang betul tanggungjawab ustaz dan ustazah. Tapi kita sendiri sebagai seorang Muslim ada peranan yang tersendiri dalam kerja dakwah. Maksudnya kita tidak boleh meletakkan tanggungjawab dakwah tersebut hanya pada bahu ustaz dan ustazah. Jadi apa pandangan anda pula? Tepuklah dada, tanya iman masing-masing. Baik, untuk soalan yang seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Saudara Syafiq. Soalan saya, apa yang kita boleh lakukan sebagai pelajar untuk berdakwah? Keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari atau 3 bulan? Ataupun pergi bilik ke bilik, kelas ke kelas, bagi ceramah, atau ada cara yang lebih sesuai yang kita boleh lakukan? Mungkin boleh ceritakan peranan MVP sendiri dalam membawakan Islam pada warga kampus, insya-Allah. Silakan. Okey, terima kasih Fakrul. Saya tahu bahawa ni orang kata biasa semua dah biasa dengar sampaikanlah ilmu walaupun sepatah ayat ataupun sepotong ayat, ataupun sebaris ayat, tapi bukan sepotong kek. Okey. Baiklah. Saya stol dulu skop UiTM. Peranan MVP dalam pembawakan Islam kepada warga kampus. Isu-isu yang saya boleh beritahu anda secara realitinya, yang kita tahu bahawa UiTM tidak ada fakulti syariah, tidak ada fakulti yang berkaitan dengan Islam. Betul? Yang ada 25 fakulti semua fakulti dunawi. Okey. Tetapi sehinggalah apabila ada berlakunya seperti macam itu, sehingga wujudnya satu statement di mana kita dengar bahawa saya sendiri pun dengar benda tu dengan telinga saya. Dengan telinga saya
dengan mata saya, UiTM adalah satu pusat penyembelihan Islam. Penyembelihan? Okey? Mula. Penyembelihan. Bukan kena lembu. Maksudnya, bila sesiapa orang yang macam kamu ni, yang dulu dekat sekolah Alhamdulillah 5 waktu solat, kamu dekat sekolah Alhamdulillah pergi surau baca Yasin, bila masuk UiTM kamu tak buat benda tu. Orang anggap UiTM tak mendekatkan Islam langsung. Orang anggap pelajar UiTM ni semuanya sosial, semuanya macam haram jalan. Itu yang orang anggap. Saya terserah kata itulah sehingga keluar dari seperti macam ni. Jadi bagi saya, untuk orang kata menegakkan di sini, di mana kita nak menyatakan kepada orang sana, kita nak memangkang bahawa UiTM bukan pusat penyembelihan Islam. UiTM still lagi menegakkan agama Islam kerana kita ada pusat pemikiran dan kefahaman Islam sendiri, yang mana tidak berhenti-henti menyampaikan dakwah, tidak berhenti-henti membuat aktiviti-aktiviti rohanian untuk pelajar-pelajar UiTM dan Shah Alam sendiri. Dari peringkat AKP, yang kita tahu bahawa sebelum ini adanya kita nak mengekankan sosial di dalam UiTM, di mana kita nak mengelakkan satu motor, dua gender. Bukan gender. Faham? Maknanya kita nak melaksanakan satu motor, satu gender. Sekurang-kurangnya itu adalah satu inisiatif peranan sebagai MP dalam pembangunan Islam. Kita tahu bahawa lelaki dan perempuan tak boleh satu motor. Betul? Kecuali yang muhrim lah. Okey? Dan insya-Allah di puncak alam lift, kita gaul lift, mereka berebut dengan lift, lelaki dan perempuan. Kadang-kadang dalam lift tu seorang lelaki keliling semua perempuan. Dah tak balik. Bukan seorang perempuan seorang lelaki, tapi seorang lelaki semua perempuan. Jadi sehingganya wujudnya satu inisiatif, kita nak elak benda macam ni, pergaulan macam ni yang kata menyentuh sensitiviti Islam, maka kita akan melancarkan satu lift, satu gender. Lift ada gender. Okey? Dan kita juga akan melancarkan, saya sendiri dah bersama dengan Presiden PMH, bersama dengan JBK Yayasan Rohanian, di mana kita akan memperbanyakkan lagi program-program rohanian dalam kampus kita sendiri. Saya tak nak pandang skop di Shah Alam, saya tak nak pandang skop di Puncak Alam, tetapi kita fokus kepada Puncak mana, bagaimana untuk kita menegakkan Islam sendiri. Kita tahu bahawa di sini terlalu sosial. Saya tak kata fakulti ni macam ni, fakulti tu macam ni, fakulti tu macam ni. Saya rasa tiga-tiga fakulti yang ni sama je. Kita tak boleh pandang aspek. Kalau fakulti ni kita kata macam teruk pula fakulti ni, yang fakulti ni macam dia boleh buat malaikat. Tidak. Sebenarnya kita sama. Semuanya membawakan diri kita itu sendiri. Okay? Jadi dan kami juga merancang skop-skop pembuatan kerohanian macam mana. Saya pernah bercakap dengan sahabat-sahabat saya sendiri dengan semua ni. Saya kata sebenarnya kalau buat program ceramah dalam surau, yang akan datang ni adalah kakak surau. Yang akan datang ni orang-orang yang bagus, kan? Cuma orang-orang yang terlepas pandang ini, dia tidak akan datang. Macam ni lah keadaan kita. Jadi saya selalu syorkan kepada sahabat-sahabat saya, kalau kita sekarang nak program, kita nak tarik sebagai kawan-kawan kita ni tergelincir, ataupun kawan-kawan kita ni yang orang kata terlepas pandang kat sini, jadi kita buat di luar sana. Sekurang-kurangnya, walaupun mereka baru balik dari kandang dengan mi goreng semua kan, terdengar kita punya program melalui, mereka akan sekurang mereka mendengar, dan mereka akan terberhenti dan untuk datang ke hadapan, kan? Faham? So kalau macam ni, dia akan sesekali masuk, kan? Okey. Lepas tu, bagi saya, it's not only MPP, it's not only JBK, it's not only PMH, rakan masjid, rakan surau saja berperanan untuk membawa Islam. Tetapi individu-individu itu semua yang orang kata berperanan sebenarnya. Kelas. Maksudnya, kita sendiri dan saya sangat pada tahun 2010, ketika saya sebagai JBK, saya melancarkan orang kata satu kempen, iaitu kempen Tegur Menegur. Sebab apa saya mengatakan? Memangnya tabiat manusia ni mudah lupa dan sering lalai. Sebab itu usaha yang paling baik, sangat cantik adalah saling ingat memperingati antara satu sama lain. Contohnya macam Faizal kata tadi, kawan kita nak pergi solat subuh, jom solat subuh.
jom solat maghrib, jom solat asar dan sebagainya. Kita tegur member kita. Faham tak? Sekarang ni kalau kita sering blame organisasi macam ni tak melancarkan keagamaan, tetapi bagaimana dengan tindakan kita sendiri? Apa peranan kita? Kalau kita hanya bergantung 100% kehadap satu organisasi itu sendiri membawa Islam ke dalam kampus, kalau kita sendiri tidak bertindak, tak guna juga. Kita harus menjadi seorang pemikir dan kita juga harus menjadi seorang pelaksana. Dan saya harap sahabat-sahabat saya berada di hadapan ini pertahankan bahawa UiTM bukannya pusat penyembelihan Islam. Sekiranya anda semua berhadap saya ni ada idea yang lebih cantik, idea yang lebih cantik untuk membawa untuk mengadakan satu program yang lebih kreatif daripada MVP, yang lebih kreatif daripada GPK dan lebih kreatif daripada PMH, anda perlu usulkan. Tidak saya katakan bahawa MVP ni bagus, JPK ni bagus, MH ni bagus. Tidak. Kita adalah manusia. Kadang-kadang program kita itu kita buat tidak membuat impak. Selalunya program kita, contohnya kita akan tarik orang-orang macam ni lah, yang datang surau dia tarik. Tapi kita mempersisihkan orang-orang yang tidak datang surau. Ini peranan kita yang berada dalam surau ini adalah untuk menarik sama-sama kita di luar sana, memperingati yang mereka di luar sana. Maknanya ilmu yang kita peranan ini bukan untuk kita aja. Wah, ceria. Okey. Maknanya apa yang kita dapat oleh kita harus berkongsi dengan orang lain. Okey, kalau anda sendiri tak mampu nak menegur, anda sendiri tak mampu nak menyampaikan kata-kata Islam secara depan, Facebook cukup. Sekarang ni pembohonglah siapa kata saya tak ada Facebook. Gila dia duduk hulu pedalaman. Ni, kadang-kadang saya baca status, hari ini saya makan Pizza Hut di Giant Section 13. Pembohong gila. Lepas tu hari ini saya putus cinta. Wah, sedihnya hati aku. Apa jadah kau tu? Ni, tak payah menakluar perasaan. Korang nak pergi berak apa tu belum bagi Facebook ke? Apa salahnya gunakan Facebook tu sebagai satu media yang cantik untuk berdakwah. Kan? Tak apa, kalau tak kaji tak type, pergi Mutiara Kata, copy paste. Kita akan buat satu slide. Oh, gila baik brother ni. Biar orang kata macam tu. Walaupun kita pegang kita macam mana. Sekurang-kurangnya bila kita buat macam tu, sekurang-kurangnya kita dah berdakwah pada diri kita. Dan kita telah berdakwah kepada orang lain. Kita berdakwah pada diri kita dulu, baru kita dakwah kepada orang lain. Kalau kita sendiri ni, dakwah ni situ kita menyampaikan ilmu, bukannya dakwah menyampaikan gosip. Kau tahu semalam Fakrul, dia kurang hidung. Itu bukan dakwah, itu gosip. Maknanya kita, peranan kita sebagai mahasiswa adalah menyampaikan satu ilmu. Malam ni saya tak kata saya ni penuh ilmu dia ada sehingga menabik ada. Tidak. Apa yang saya tahu, apa yang saya dengar, apa yang saya pelajari dari sumber yang betul, sumber yang sahih, saya berkongsi dengan anda. Saya bukan yang belajar dengan ayat pin. Okey, korang cium kaki saya, insya-Allah ke syurga. Nampak? Itu yang masalah. Itu yang bukan salah. Okey. Maknanya saya nak balik bahawa peranan orang kata untuk membawa Islam ni, peranannya bukan sekadar pada MVP, pada JPK atau PBB. Tetapi saya tegaskan sini bahawa peranan menyampaikan dakwah itu terletak pada anda sendiri. Kadang-kadang kita lihat bahawa setiap kali kalau sahabat-sahabat kita tu sedang melakukan perkara yang kurang enak, kita lihat kita macam kita berdosa satu hal, itu sebahat. Yang keduanya, kita macam kenapa tu dia tinggal Abang Syafiq tu podium ni, dia tinggal ambil dia. Kita mengumpat tu, kita mengumpat tu, mengatur orang, berdosa. Apa saya nak tegur? Bro, tak dating boleh bro, tapi kau ambil tu. Maknanya guna cara yang betul. Okey, boleh. Jadi, insya-Allah kami di peringkat MVP akan melaksanakan, akan memperlebihkan program-program kerohanian, tetapi it's not only kami hanya menyampaikan ceramah seperti ini, tetapi kita akan ada program kerohanian, sukan dalam kerohanian. Macam-macam lah yang akan korang involve, tetapi saya sarankan sini, ingatlah sahabat-sahabat sekalian, kita nak join program bukan hanya sekadar di puncak perdana sahaja. Saya akan mensyurkan kepada pihak PMH dan juga JBK, saya akan pastikan surat-surat jemputan yang melibatkan pendakwah-pendakwah yang terbaik sampai ke sini supaya anda mengikuti program kerohanian di sana.
dan anda pun akan mendapat ilmu lebih lagi. Saya tak kata saya menafikan bahawa Ustaz Azlan atau Ustaz Azlan yang menyampaikan itu tak bagus. Mereka bagus, tetapi kita menambah baikkan. Maknanya kita menambah ilmu kita. Bukan sekadar di puncak berada, tetapi kita mencari ilmu di puncak alam, kita mencari ilmu di syak alam, dan kita mencari ilmu di sekeliling kita ini sendiri. Kita kena ingat bahawa setelah apa yang terdapat itu, itulah peranan kita bawa masuk, kita berkongsi dengan kawan-kawan kita yang terlalu sibuk dengan assignment, yang terlalu sibuk dengan kerja-kerja mereka, yang terlalu sibuk dengan kerja duniawi. Jelas? Wallahu a'lam. Janji ditepati. Alhamdulillah, lepas ni dengan usaha MVP sendiri, kita boleh keluar, kita akan ada jemputan dari Ustaz luar. Jadi itu satu usaha yang saya rasa bagus, dan insyaAllah akan cuba berjuang oleh saudara Syafiq ni. Jadi sama-sama kita nantikan. Okey, kita sudah berakhir dengan pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua sedar tak sedar. Jadi bila kita imbas kembali pusingan yang pertama tadi, kita membincangkan tentang topik hijrah. Hijrah itu berubah daripada tidak baik kepada yang lebih baik. Dan pada pusingan yang kedua, kita membincangkan tentang dakwah. Jadi mungkin dalam fikiran anda sekarang masih tak nampak lagi apa sebenarnya perkaitan antara dua benda ni. Hijrah dakwah, macam tak kena kan? Jadi tak apa, untuk pusingan yang ketiga ni, kita akan cuba merungkaikan persoalan anda itu berkenaan topik hijrah dan dakwah ni, mengapa kedua topik ni digabungkan. Jadi untuk pusingan yang ketiga ini, kita akan bertanyakan pandangan ahli panel tentang situasi semasa yang berlaku di negara kita ini. Baik, kalau kita lihat situasi pada hari ini, ramai artis yang berhijrah yang turut melibatkan diri dalam dakwah. Nampak tak dia punya perkaitan tu? Ramai artis yang berhijrah turut melibatkan diri dalam kegiatan dakwah. Hal ini sebenarnya mengundang banyak persepsi. Ada yang menyokong, ada yang menentang, ada yang mungkin orang katalah, bukan saya kata, ilmu nak tinggi mana baru nak bicara, apa pandai nak bagi benda agama kan. Jadi benda ni menimbulkan banyak pendapat dan pandangan. Jadi apa pandangan saudara Faizal sendiri mengenai isu ni yang saya kira mungkin agak sensitif juga. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudara. Terima kasih saudara moderator. Okey. Biasa artis, apa pandangan kita sebenarnya? Ada yang dalam fikiran kita terfikir artis ni seksi, seksa, menggoda. Tetapi kita perlu ingat sebenarnya mereka, contohnya artis-artis sekarang ni, contoh mereka pun ada juga sejarah hitam mereka tersendiri sebenarnya. Daripada mereka berpakaian yang compang-camping ataupun yang berpakaian Masya Allah pun mereka boleh berubah. Dengan apa mereka niat nak berubah sebenarnya. Jika hati kita tak ada niat nak berubah sebenarnya, tak ada guna juga. Walhal kita ilmu banyak sekalipun, bertaraf pendidikan tinggi sekalipun, jika kita niat kita tidak ada kehendak untuk berubah, maka Allah tak izin kita untuk berubah. Baiklah, itu yang pertama. Itu yang seterusnya. Sebagai contoh, artis-artis kita kat Malaysia sekarang ni, dari segi aspek pemakaian, ada yang sederhana, lebih baik dan sebagainya lah. Tetapi kita tak nafikan bahawa sebenarnya mereka masih menggelar mereka sebagai anak seni. Anak seni dari segi aspek apa? Dari segi aspek pemakaian, dari segi aspek kerjaya mereka. Tetapi kita faham bahawa kita faham bahawa mereka perlu pergi syuting. Betul kan? Sebab syuting pun ada pakai-pakai macam ni kan? Betul kan? Ada kan? Okey, tapi dari segi aspek kita kena faham lah. Kita kena beri pendedahan kepada mereka bahawa kalau nak syuting sekalipun, kena pemakaian tutup aurat, dengan berpakaian compang-camping. Okay, jelas. Sebenarnya sekarang ni, dari segi aspek artis sebenarnya, contoh seorang artis ni, dia tak bertudung. Bila dia nak menyampaikan dakwah dakwah kepada kita sebenarnya, dia bertudung. Tetapi contoh dalam, kalau kita tengok adegan cerita drama ke ataupun bab-bab drama saja, seorang artis ni, kalau kita nampak contoh seorang artis, kita nampak dia dari segi aspek contoh filem TV ni, dia pakai tudung. Tapi bila kita jumpa dia kat luar sana ke, kat show-show mana sekalipun, tak pakai tudung. Kenapa? Sebab mereka memakai tudung hanya just untuk lakonan semata-mata. Mereka just pakai tudung bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul, hanyalah kerana wang semata-mata. Tapi itu yang bahaya sebenarnya. Sebab apa? Urusan kita nak berdakwah ni sebenarnya, dalam hati kita sebenarnya kita kena ada matlamat, kita kena ada target kita untuk kita berubah sendiri sebenarnya. Maknanya
hasil bimbingan. Sebagai contoh, sekarang ni ada ulama-ulama yang popular. Contoh Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Kazim Elias, Ustaz Donelius. Mereka ini semuanya adalah ulama-ulama yang terkemuka sebenarnya. Tetapi kebanyakan artis-artis sekarang ni berubah. Sebab apa mereka berubah? Hasil daripada ulama-ulama itu kan, tentu kan hasil daripada ulama-ulama tersebut. Sebab apa? Kebanyakan artis-artis sekarang ni mereka sudah berasa bosan, sudah berasa boring dengan kehidupan mereka sekarang ni. Mereka nak lebih sesuatu yang baru untuk mereka sendiri. Sebagai contoh, dalam kehidupan seharian mereka kurang mentaati Allah, mereka kurang dalam ajaran agama Islam. Tetapi bila mereka mendengar ceramah, bila mereka bertemu dengan ustaz-ustaz, tapi hati mereka ni berubah dengan secara mendadak sebenarnya. Itu adalah menyebabkan mereka ni lebih terbuka untuk berdakwah sebenarnya. Lagi satu, padahal ilmu tak tinggi mana pun untuk menyampaikan dakwah sebenarnya pada orang ramai. Memang sepatutnya kita sebagai umat Islam, kita tak boleh cakap macam tu pada mereka sebenarnya. Sebab apa? Hatta kami semua pun tak ada ilmu juga. Kami pun sikit ilmu sebenarnya. Sebab apa? Kita tak boleh nak nafikan bahawa kerja dakwah ni ilmu ada penuh di dada baru kerja dakwah ni jalan. Tidak sebenarnya. Hatta Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki sekalipun terus meneruskan menuntut ilmu, terus meneruskan usaha dakwah mereka sekalipun, walaupun mereka belum cukup ilmu di dada sebenarnya. Tetapi senario pada zaman sekarang ni, mereka mengatakan bahawa alah, artis tu baru dah pakai tudung dah tobat dah tu agak ni kan. Sebab tu tak boleh. Sebab itu adalah sebenarnya persepsi kita sekarang ni. Persepsi kita orang Melayu yang beragama Islam yang mengatakan bahawa artis-artis yang pakai tudung, yang pakai kopiah, pakai jubah mengatakan bahawa mereka ni dah tobat, mereka tu dah ingat mati dah tu. Tetapi kalau kita dah cakap macam tu, habis tu kita ni tak ingat mati macam tu. Tetapi konklusinya, apa persepsi kita terhadap artis-artis yang kata berubah kepada ajaran Islam yang lebih mementingkan kehidupan Islam, kita lebih menyokong mereka supaya mereka terus maju ke depan. Sepatutnya kita tak boleh cakap kita nak memperlekehkan mereka dari segi aspek pemakaian mereka. Memang benar. Contohnya kalau kita tengok melodi, ada artis pakai tudung semua kan, itu kita kena faham sebenarnya mereka telah berubah bahawa sebenarnya kita tak boleh nak menganggap mereka yang berubah ni apabila mereka ni sedar nak mati, mereka ni telah menerima wahyu dari Allah sebenarnya. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita sepatutnya kita berprasangka baik, bukan berprasangka buruk sebenarnya. Sebab benda yang paling Allah tak suka, benda yang paling menyukai api neraka adalah mulut sebenarnya. Sebab kerana mulut dah manusia terjerumus ke neraka, kerana mulut dah manusia terjerumus ke hinaan. Betul kan? Betul tak? Ya, sombong pun benda. Faham sebenarnya. Sebab bukan saya kata perempuan mulut macam tu, tetapi ada juga di dalam kalangan lelaki pun macam tu. Tetapi sebenarnya mulut kita sebenarnya, walaupun orang kata, walaupun orang Melayu kita popular dengan peribahasa alah lidah tak bertulang kan, itu biasa populariti sebenarnya. Tetapi kita sebagai umat Islam, if mulut kita yang tak bertulang, lidah kita yang tak bertulang, tetapi kita basahi lidah kita tu dengan zikir-zikir Allah, dengan membaca Al-Quran. Bukan kita gerakkan lidah kita dengan mengumpat orang, memperkatakan orang. Sebab apa? Orang yang mengumpat manusia yang suka memperkatakan hal buruk terhadap teman-temannya adalah manusia yang paling baik. Sebab apa dia paling baik? Sebab dia menyedekahkan pahala kebaikan itu pada orang yang mengumpatnya. Tak terugi sebenarnya. Sebab bila kita di pada mahsyar nanti, jika kita mengumpat pada orang tu sebenarnya, maknanya kita menyedekahkan pahala kita pada orang tu. Maknanya apa yang tinggal pada diri kita pada waktu pada mahsyar itu adalah zero saja. Maknanya kebaikan kita telah berpindah pada orang itu, dan segala keburukan orang itu, kenangan hitam masa lampau orang itu telah berpindah pada diri kita sebenarnya. Itu bahaya sebenarnya mulut sebenarnya. Allahu a'lam. Jadi itu pandangan saudara Faizal. Bunyi je boleh. Jadi kalau macam dikatakan tadi lah, artis berhijrah dan berdakwah, sebenarnya benda tu tak salah apa. Macam saudara Syafiq kata tadi, kalau seorang artis itu berhijrah, bila dia nak berdakwah mungkin sesuai dengan ilmu dia lah. Misalnya kata menceritakan perubahan dia di zaman lampau. Jadi kalau dia nak berdakwah dengan isu fiqh, akhlak, sirah dan sebagainya, tak boleh lah kan.
Maksudnya kita berdakwah ni sesuai dengan tahap kemampuan kita. Jadi sebenarnya tanggungjawab dakwah ni adalah tanggungjawab kita semua. Hatta macam Makruf Excalibur kalau dia nak berdakwah, dia bawa dengan kawan dia. Aku rasa cukup lagi kita merepis setakat ini. Takut mati katak di tengah jalan. Macam mana kan? Itu pun dakwah juga tu. Maksudnya setiap orang boleh berdakwah mengikut kesesuaian masing-masing ilmu yang ada. Macam apa ni? Ada pendek orang kan? Okay, jadi untuk yang seterusnya, saya ingin bertanyakan kepada saudara Syafiq tentang pandangan mengenai fenomena di mana orang-orang muda kembali tertarik kepada program-program agama. Misalnya kita nampak zaman sekarang ni, Ustaz Idros kan, sampai tak cukup masjid kan. Boleh kata 2-3 masjid pun tak cukup kan, sampai keluar luar melimpah. Dan bergeser lagi lah, kita nampak macam satu fenomena yang sangat kita seronok lah tengok benda tu. Jadi apa pandangan tentang fenomena tersebut? Silakan. Fenomena. Baik, terima kasih. Soalannya mengenai fenomena di mana orang sekarang ni dah terlalu suka dengan ceramah Ustaz Azhar Idros, Ustaz Don dan sebagainya. Sebenarnya bagi saya lah, itu merupakan satu fenomena yang baik, di mana ini satu pendekatan yang baru buat generasi sekarang ini, kan? Dan sebenarnya mungkin lah dapat saya penyampaian yang dilakukan oleh Tuan Haji Jumatan hanya kata bapa mentua saja. Okey. Abu gua, okey? Fenomena okey kok. Okey, fenomena-nya adalah sangat baik. Kan? Dan bagi saya mungkin penyampaian yang saya tahu bahawa penyampaian Ustaz Azhar Idros yang menyampaikan ilmu fiqh dan sebagainya sangat orang kata simple. Kan? Bila orang bertanya, dia terus macam jawab dan contoh. So orang senang faham. Berbanding kadang-kadang kalau setengah pendakwah ni, dia memberitahu tapi membuat orang tertanya-tanya. Kadang-kadang dia bagi kias sana, dia bagi kias sini, sampai orang macam apa benda ni? Tapi bila dengan Ustaz Azhar Idros, pendekatannya menyampaikan dakwah itu memang secara yang simple. Dia kata orang tanya apa hukum ni, apa hukum tu, so dia jawab dengan terus. Dia jawab dan kenapa tak boleh. Dan contoh sekali. Dia jawab, maknanya kita senang. Macam kita lah, kita buat essay, peranan mahasiswa, apa peranan dia dan contohnya, kita mudah faham. Dia ibarat skema jawapan yang tertentu, kan? Tetapi mungkin juga dikarenakan orang tertarik sebab Ustaz Azhar Idros popular. Dulunya dia dipopularkan melalui YouTube dan kini dah merata-rata, kan? Jadi kalau saya rasa kalau Ustaz Azhar tu kita masukkan ceramah dari YouTube, lepas tu dia orang kata orang tertarik, dan saya percaya bila Ustaz Azhar popular dan Ustaz Azhar buat satu fenomena dalam dia berkata dakwah. It's about public relation, PR. Bagaimana orang itu mempertengahkan Ustaz sendiri. Kalau dia tahu contoh Haji Muhammad menyampaikan dakwah kan. Saya jadi PR dia kan, Tuan Haji Muhammad. Saya jadi PR buat Tuan Haji Muhammad. Maknanya saya mempertengahkan, saya rasa apa yang Tuan Haji sampaikan itu sangat baik. Sangat orang kata interaktif cara penyampaian. So saya bawa masuk ke YouTube, saya bawa masuk ke Facebook, saya bawa masuk ke TV3, saya bawa masuk ke Astro Awani tak? Oasis. Okay. Astro Oasis. Maknanya bila saya baca itu, saya percaya dia akan menjadi satu fenomena di mana orang akan menggemari Tuan Haji ataupun ayah. Ayah Haji. Okey. Dan dia saya kata tadi, penyampaian tokoh ini sangat-sangat menarik. Kan, Ustaz Don. Kenapa orang tertarik Ustaz Don? Mungkin cara penyampaiannya satu. Yang kedua, mungkin kerana rupanya sampaikan Ustaz dan kawan semua kecewa. Kenapa tak pilih saya Ustaz? Ya tak apa, kita ada Ustaz Tuan Haji. Maknanya kita orang kata apa? Semuanya is from PR Ustaz sendiri. Dan cara penyampaian yang sangat baik. Dan macam saya nak kata macam mengenai perubahan artis tu, saya nak tekankan balik bahawa artis yang dah berubah ni, orang kata berhijrah ke paksa Islam tadi, kita tak boleh mengangkat mereka sebagai ustaz atau ustazah. Kita sekadar yang mereka mampu, maknanya perkongsian ilmu, bagaimana mereka mendapat hidayah dari Allah, bagaimana penghijrahan itu dilakukan, dan sekurang-kurangnya apa yang mereka kongsi itu telah menjadi dakwah. Tetapi
apa yang mereka alami adalah satu perijrahan. Maknanya perijrahan dengan dakwah adalah satu benda yang seiring sebenarnya. Baik. Dan juga saya rasa pada sebelum kedatangan Ustaz Azhar Idrus, sebelum kedatangan Ustaz dan sebelum ini orang sangat tertarik dengan cara Ustazah Nubaya. Betul tak? Orang tertarik dengan Ustazah Sharifah Hayati. Orang tertarik dengan Ustaz Rafianullah. Sebelum ni orang tertarik. Sekarang ni orang semua persepsi kita nak dengar daripada orang kata nak mendengar daripada ustaz-ustaz yang berbeza je. Kadang-kadang kita rasa ustaz yang berbeza ni kita macam ustaz ni je pun. Macam tu sebab tak ramai. Cuba malam ini dihadiri Ustaz Azhar Idrus, cuba malam ini dihadiri oleh Ustaz Don, cuba malam ini dihadiri oleh Ustaz Nubaya. Saya percaya sampai keluar orang yang akan datang malam ini. Cumanya sebab apa fenomena adalah fenomena populariti. Dia bukannya satu, faham tak maksud saya? Dia bukan satu benda yang kata apa? Just diorang nakkan satu, ustaz ni popular, aku nak dengar apa ustaz ni. Orang kata ustaz ni bagus. Tapi ustaz yang sebelum ni, yang sewaktu anda masuk MBS tak bagus. Sewaktu korang masuk UiTM ni, ustaz yang capai ke kuliah subuh, kuliah maghrib tak bagus ke? Sebenarnya ilmu yang disampaikan oleh usul sama. Kan? Islam yang satu. Dia berdakwah pada benda yang sama. Kan? Tetapi cuma cara pendekatan dan populariti itu yang menimbulkan fenomena tersebut. Siapa? Saya rasa Ustaz Azhar Idrus meletak pada tahun 2010. 2010. Tu tuan-tuan saya pun Ustaz, korang kenal ke siapa Ustaz Azhar Idrus? Tu tuan-tuan saya, korang kenal ke siapa Ustaz Don? Saya rasa era-era tu korang cuba kenal Ustazah Nubaya dan sebagainya tadi. Itu sebab it's from popularity. Kan? Lepas tu berkenal dengan Ustaz tu pun sebab lawak dia. Bila dia berjalan tu bagaimana lawak. Kan? Maknanya pendekatan itulah yang menjadikan satu fenomena dan populariti dia Ustaz itu menjadikan ini sebagai satu fenomena. Okay. InsyaAllah mana tahun lepas ni Ustaz lain dah. Lepas kita ketengahkan, mungkin lepas ni anda dah tak pandang dah Ustaz Azhar Idrus. Mungkin anda akan pandang Ustaz-Ustaz lain. Kan? Contohnya Imam Muda. Sebab apa anda nak dengar? Sebab dia menang Imam Muda. Sebab terlalu banyak gambar di TV. Dan bila berada je dekat datang Ustaz Majlis, terus datang untuk gambar. Kerana niat tu dah lain. Niat is not, bukan nak dengar. Kadang-kadang ada orang ni niat bukan kerana nak dengar ceramah Ustaz, tapi niat nak bergambar sebab dia popular. Aku masuk Facebook, aku bergambar Ustaz Azhar Idrus terbaik dari ladang. Faham tak? Benda tu menjadi niat. Niat korang boleh lain kalau korang fikir macam tu. Tetapi apa yang paling penting adalah sebab ilmu, satu. Yang kedua, siapa ustaz yang pada hadapan? Saya bukan ustaz. Saya cuma seorang mahasiswa yang berkongsi ilmu, yang berkongsi apa yang sepatutnya dengan anda. Tetapi selepas ini, siapa saja ustaz yang ada di hadapan anda dengar. Okay? It's not, saya macam, bukan saya anti saya itu, tidak. Saya suka saya macam itu. Tetapi kadang-kadang mentaliti kita ini, bila penceramah tak popular je macam ni lah datang, yang nakkan ilmu. Tetapi kalau yang melibatkan orang yang popular, akan ramai. Atas niat apa mereka datang? Itu saya fikir, Kenapa kalau ustaz sedang berhadapan, kalau Ustaz Syarul berhadapan, yang datang cuma macam ni lah, kelompok-kelompok ni. Cuma dia fikirkan, apa nama itu datang untuk mendengar. Adakah telah bosan dengan cara penyampaian itu, ataupun anda lebih mementingkan populariti sampai itu untuk menerima ilmu yang sedia ada? Kalau anda fikir macam tu, saya rasa baik ayat belajar. Sebab pensyarah anda pun bukannya orang yang popular. Macam tu. Faham tak? Maknanya bagi saya, kita kalau tak mendapatkan ilmu, it's not only daripada orang yang popular. Apa yang Tuhan disampaikan, apa yang ustaz-ustaz itu sampaikan, itu adalah sama yang dia punya pengisian dengan ustaz yang popular itu. Alright? Jadi kita nak mendengar ilmu ini ataupun ingin berdakwah ataupun mendapatkan dakwah, bukan sekadar daripada orang yang ternama. Okey? Faham? Saya harap terjawablah kot.
Sebab saya sangat tak berapa minat dengan fenomena yang berlaku macam ni. Okay? Walaupun dia satu perkara baik, tetapi apabila kita melakukan benda-benda macam ni, maknanya dia dah lari daripada hakikat sebenarnya. Kenapa aku datang ke surau Al-Iqra ini? Adakah aku semata-mata nak tengok muka Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Don? Adakah ataupun aku ingin datang ke surau ini hanya untuk mendapat ilmu? Okey? Saya harap kita betulkan pada mindset kita, kita betulkan mentaliti kita, kita betulkan niat kita apabila kita datang ke madrasah ilmu ini sendiri. Saya harap sewaktu anda berada di kampung pun sama. Kan? Kalau di kampung selalu ada kuliah maghrib, Ustaz apa? Ustaz Tayyib. Oh, Ustaz Tayyib tak apalah. Datang. Tapi bila satu hari tu mak kata, pergi surau ada tazkirah. Siapa yang bagi? Ustaz Azhar Idrus. Berdosuk. Bila sempat mak habis sembahyang baru dia pergi dulu. Sebab Ustaz Azhar Idrus yang ada kat surau tu. Tapi kalau Ustaz lain, tak maaf mak, saya ni ada kerja assignment penting sedang hantar esok. Tapi kalau Ustaz Azhar Idrus, minta maaf, assignment boleh buat esok. Faham tak? So jangan kita menjadikan fenomena ini menyebabkan niat kita untuk dapat ilmu terpesong. Terlari daripada apa yang sepatutnya. Terlari daripada landasan atau paksi yang sepatutnya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Mungkin saya boleh memetik sikit lah kata-kata seorang para sahabat. Kalau kita nak cari ilmu ni, pandanglah pada ilmu yang disampaikan, bukan pada siapa yang menyampaikan. Maksudnya mungkin yang saudara Syafiq ini sampaikan, maksudnya kita nak menuntut ilmu ni tak kira orang, siapa sahaja lah. Tak semestinya dia ustaz, dia famous baru kita nak pergi. Maksudnya kita boleh cari ilmu ni pada mana-mana. Daripada ustaz yang kita percaya, maksudnya tidak kisah siapa lah, atau mungkin daripada mak ayah sendiri, daripada pakcik-makcik, pensyarah-pensyarah. Maksudnya ilmu ni cabang dia tersebar luas, tak semestinya pada satu pihak saja. Okay? Pada pusingan yang pertama tadi kita telah bertanyakan pandangan ahli panel mengenai topik hijrah, yakni perubahan. Dan pada pusingan yang kedua pula kita mengupas tentang topik dakwah. Jadi untuk soalan yang terakhir ini pada pusingan yang ketiga, saya ingin bertanyakan kepada saudari Mastuya, apakah sebenarnya kaitan antara hijrah dan dakwah ni? Pada pandangan saudari, mengapakah kedua topik ni digabungkan menjadi satu tajuk forum? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kaitan hijrah dan dakwah? Mana kita nak relatekan benda ni? Adakah ia macam equation matematik? Tak ada, sebenarnya tak ada. Media semua dah buat turun. Okay, fitrah kita manusia, berbalik kepada fitrah kita. Fitrah kita ni, kita suka kepada sesuatu yang baik, suka kepada perubahan ke arah yang baik. Even kalau kita tanya kepada macam moderator sebut tadi, kita tanya kepada Mak Rafiq sekalipun, dia suka kepada kebaikan. Siapa yang dekat sini suka orang buat jahat kat dia? Tak ada rasanya. Siapa yang dekat sini suka orang ambil barang dia? Tak ada. Semua kita nakkan benda yang baik. Sebab itu adalah fitrah kita. Jadi macam mana kita nak kaitkan hijrah dan dakwah? Kalau sebelum ni mentaliti kita mengatakan bahawa tugas dakwah itu adalah hanya pada ustaz dan ustazah, maka hari ini apabila kita dah menghuraikan apa itu hijrah, apa itu dakwah, maka tukarlah mentaliti kita, ubahlah mentaliti kita bahawa kita juga ada peranan dakwah itu sendiri. Penciptaan manusia itu sendiri, bila mana Allah dah menciptakan khalifah di bumi, maksudnya kita ni, lahirnya kita ni sudah ditaklifkan, sudah diberi tugasan untuk menjadi khalifah ataupun bahasa mudahnya memakmurkan bumi dan juga beribadah kepada Allah. Jadi dua tugas itu yang perlu kita lihat, dan itu yang menjadi guideline kepada kita sepanjang kita hidup di dunia. Dan matlamat kita adalah mengejar mardatillah. Mardatillah ni adalah redha Allah. Bagaimana kita nak mengejar redha Allah? Berbalik kepada hijrah tadi ataupun berubah menuju Allah dan Rasul. Berubah kepada Allah dan Rasul ni moderator saudara Faizal dah sebut. Maksudnya apa saja yang kita buat di dunia, baik kita sebagai pelajar belajar atau mungkin satu hari nanti kita sudah bekerja, tak kisahlah sebagai doktor, mungkin businessman ataupun mungkin pensyarah sekalipun, setiap apa yang kita lakukan, ingatlah hanyalah untuk Allah dan Rasul. Ruginya kita kalau kita hidup di dunia ni,
Kita hanya tahu bekerja 24 jam, belajar 24 jam, kemudian tidur, makan, tanpa ada matlamat, tanpa ada sesuatu yang kita nak capai di akhirat nanti ataupun di penghujung hidup kita. Rugilah kita ataupun sia-sialah hidup kita bila mana kita hanya tahu bekerja 24 jam tanpa bekalan di akhirat. Bertuahnya kita lahir dalam nikmat Islam dan iman, dua nikmat yang susah sangat kita nak jaga. Mungkin kita lahir, sejak lahir kita dah diberi nikmat Islam, mak ayah kita orang Islam, dah ada iman. Tapi mampukah kita menjamin masa kita di akhir usia, adakah jaminan Islam dan iman itu masih ada dalam diri? Itu yang kita nak jaga, dan itulah peranan kita sebagai manusia juga. Bukan sahaja menjaga nikmat iman dan Islam itu dalam diri, tetapi mengajak orang lain juga dan menjaga Islam itu, supaya orang bukan hanya memandang Islam itu hanya pada aspek ibadah semata-mata. Ada kita kebanyakan, mungkin bukan di kalangan kita, orang lain hanya memandang Islam itu dari sudut aspek dari aspek ibadah semata, dari segi solatnya, puasanya, zakatnya. Sedangkan Islam itu sangat luas. Islam itu adil. Islam itu adalah cara hidup. Daripada bangun tidur kita sampai kita tidur semula, itu adalah Islam. Bangun tidur kita dengan baca doa, masuk toilet kita dengan baca doa, makan kita dengan doa, cara belajar dengan doa. Semua itu adalah Islam. Alangkah indahnya hidup kita kalau hidup kita ini berlandaskan Islam yang sebenar-benarnya.